Perbandingan di antara gerakan Ikhwanul Muslim dan Yadim dalam konsep sumbangan dan cabaran kedua-dua gerakan. Sumbangan Yadim dalam gerakan dakwah. Yadim telah berjaya menubuhkan 3 pasukan khas yang bertujuan untuk mengumpulkan maklumat, memanfaatkan tenaga ulama, intelektual serta profesional Muslim. Ianya telah ditubuhkan untuk membina rangkaian yang dinamik dalam kalangan masyarakat berdasarkan peredaran zaman. Tiga pasukan gerakan khas telah dibina di bawah Yadim. Di antaranya adalah Majlis Amal Islami Malaysia, MAIM. MAIM telah ditubuhkan pada tahun 2005 dan ianya telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong pada tarikh 13 Januari 2009. MAIM telah menjadi forum bagi gabungan NGO Islam di Malaysia. Yadim berperanan sebagai sekretariat yang membantu untuk mengembeling semua kekuatan dan keupayaan NGO Islam di Malaysia, khususnya untuk menghadapi cabaran dan isu umat Islam pada masa kini. Pasukan khas yang kedua adalah Majlis Dakwah Negara. MDN telah ditubuhkan pada Oktober tahun 2013. Setiap anggota MDN terdiri daripada individu yang mempunyai kepakaran dan kemahiran yang tersendiri berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam. Misi dan visi MDN adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pengembeling dakwah kepada sumber manusia dan keilmuan umat Islam pada masa kini. Seterusnya ialah Majlis Perunding Wanita Islam Malaysia. Gerakan ini telah ditubuhkan sekitar tahun 2000 pada era kepimpinan Yang di-Pertua Datuk Haji Muhammad Nahi Haji Ahmad. Gerakan ini telah ditubuhkan untuk menggantikan Helwa. Ianya bertujuan untuk mengembeling dan memperkasa tenaga intelektual profesional wanita Islam bagi mengembangkan dakwah Islam dalam pelbagai bidang, khususnya kepada wanita. Selain daripada itu, gerakan ini juga telah bertugas untuk mengumpul, menyelaras dan menyatukan kegiatan pertubuhan wanita-wanita Islam. Manakala, sumbangan Ikhwanul Muslim di dalam gerakan dakwah mempunyai 3 sudut, iaitu dari sudut masyarakat, mereka telah meningkatkan kualiti akhlak masyarakat setempat. Selain daripada itu, mereka juga telah membantu masyarakat di kawasan mereka dari sudut ekonomi dan kesihatan. Dari sudut penerapan tauhid, gerakan ini telah berjaya untuk menghapuskan kezaliman terhadap kebebasan manusia. Seterusnya, mereka juga telah menghapuskan kesenangan di dalam kebebasan, rezeki atau akal manusia. Dari sudut politik pula, gerakan ini telah mengikut kepada pandangan syura, iaitu memiliki kebebasan dan persamaan di hadapan hukum. Seterusnya kita masuk kepada bahagian cabaran di dalam gerakan Yadim. Yang pertama ialah di antara cabaran yang dihadapi oleh para pendakwah adalah ketagihan budaya hedonisme. Budaya hedonisme ini adalah suatu budaya keseronokan yang melampaui batas dan kebiasaannya golongan yang mudah menerima budaya ini ialah golongan remaja. Hiburan yang melampaui batas merupakan suatu penjajahan terhadap fungsi intelektual manusia kerana manusia seharusnya berpotensi untuk mengembangkannya dengan lebih luas. Seterusnya, cabaran Yadim yang kedua adalah lambakan maklumat di internet. Menjadi kekeliruan kepada para cyberis bukan Islam untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan Islam. Dalam hal ini, para pendakwah Muslim pada kini perlulah menguasai penggunaan teknologi agar tidak kelihatan seperti janggal di dalam perkembangan semasa. Cabaran yang seterusnya adalah sikap dan akhlak yang tidak baik ditunjukkan oleh segelintir orang Melayu Islam dan pendakwah telah memburukkan imej Islam di mata orang bukan Islam dengan menggunakan kata-kata yang kesat, serta orang Melayu Islam atau pendakwah juga tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik.
Baiklah, seterusnya kita pergi pula ke cabaran dalam gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin. Yang pertama adalah pemberhentian proses penerbitan majalah Ad-Dakwah. Pada tahun 1940, sewaktu pemerintahan Perdana Menteri Hussein Sirri, ia telah mengharamkan dan melarang kepada sebarang percetakan dan pengeluaran risalah serta penutupan kilang percetakan Ikhwanul Muslimin. Walau bagaimanapun, sekitar tahun 1940, gerakan Ikhwanul Muslimin masih lagi menjalankan penerbitan akhbar dan majalah. Apabila ianya diharamkan, mereka terpaksa menutup. Seterusnya, cabaran kedua bagi Ikhwanul Muslimin adalah Ikhwanul Muslimin ini sering digelar sebagai pengganas oleh beberapa pihak. Hal ini kerana semangat jihad yang dimiliki di dalam jiwa setiap pengikut Ikhwanul Muslimin ini menjadikan pemerintah melihat mereka sebagai suatu kelompok pengganas. Maka dapatlah kita simpulkan bahawa Yadim dan Ikhwanul Muslimin ini terdapat perbezaan dan persamaannya yang tersendiri. Yayasan Dakwah Islam yang Malaysia ini merupakan gerakan dakwah dalam negara yang bergerak seiring dengan dasar-dasar negara dan mematuhi syariat Islam. Adapun Ikhwanul Muslimin adalah gerakan dakwah global yang berpegang kepada prinsip syariat Islam dan antara gerakan yang tertua di dunia. Baiklah, sampai di sini sahaja video kami kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.